Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi dirasatina al-yawm. طيب اليوم إن شاء الله سندرس الدراسة في صفحة 64 64 وفي صفحة 65 65. طيب والآن انظر. Perhatikan, kita akan belajar hari ini huruf sa yang bertanda mati dan juga huruf sa yang bertanda sabdu. Perhatikan, is, na, ni. Is, na, ni. Is, na, ni. Is, na, ni. Perhatikan huruf sa yang bertanda mati. Is, na, ni. Baik, yang kedua huruf sa yang bertanda sabdu. Qis, sa, un. Qis, sa, un. Qis, sa, un. Qis, sa, un. Perhatikan huruf sa. Asal perkataan ini huruf sa ada dua huruf sa, iaitu qis, huruf sa yang bertanda mati, dan juga huruf sa yang berbaris di atas. Apabila ditulis, maka huruf sa yang bertanda mati digantikan dengan tanda sabdu. Jadi sebutannya qissaun. Jadi huruf sa hanya ditulis satu, kerana satu lagi huruf sa digantikan dengan tanda sabdu. Lagi sekali, qissaun. Cara sebutan qissaun. Sekiranya huruf sa ni tidak ada, maka disebut qissaun. Qissaun. Tetapi ada dua huruf sa. Qissaun. Baiklah, perhatikan kepada huruf-huruf perkataan yang telah diceraikan menjadi huruf-huruf. Untuk bahagian pertama ini, misqabun. 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 Yahussu. 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 Ismun. 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 Mu'assirun. 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 Perhatikan, yang pertama huruf sa yang bertanda mati, misqabun. Apabila kita nak tulis untuk sambungkan, tidak jadi masalah, hanya tulis mim, sa, qa, bun. Sambung sahaja. Manakala huruf sa yang ada dua di sini, ya, hus, su, ada dua, maka sekiranya kita ingin menulis sambung, huruf sa yang kedua ini perlulah digantikan dengan tanda sabdu. Contohnya tanda sabdu iaitu kalau ya, okey, ya, ha,
sa. Okey. Pertama, ya. Hus. Yang ni mati digantikan dengan tanda sabdu. Ganti. Dan diletakkan yang hidup ini dengan huruf baris dhammah. Baris depan. Ya. Hussu. Nampak? Begitu dengan ismun. Tidak jadi masalah. Semua sambung saja. I dengan sa mini. Ismun. Manakala yang keempat. Mu'assirun. Perhatikan ada dua huruf sa. Satu mati. Dan satu lagi hidup. Bertanda bulat dan bertanda baris bawah. Jadi apabila kita ingin tulis. Maka kita perlu gantikan dengan huruf. Dengan tanda dhammah. Okey. Ustaz tak tulis kat sini. Ustaz akan tunjuk terus dalam buku latihan. Perhatikan. Dia akan nampak. Dia akan tulis begini. Digantikan dengan tanda sabdu. Asal perkataan tersebut dia tidak bersambung. Asal perkataan tersebut. Okey, lihat. Mu'assiru. Apabila sambung, digantikan satu dengan tanda sabdu. Mu'assirun. Baik, wal'an. Seterusnya, perhatikan bahagian muka surat yang ke-65. Okey. Di sini kita akan fokuskan kepada huruf sa yang berada di awal perkataan. Huruf sa yang berada di tengah-tengah perkataan. Huruf sa yang berada di tengah-tengah perkataan. Huruf sa yang berada di hujung perkataan. Dan berada di hujung perkataan. Baik, perhatikan untuk perkataan huruf sa yang berada di awal perkataan dan dia bersambung dengan huruf selepasnya. Okey, cara menulis huruf sa. Titik. Sa, mi, nun. Sa, mi, nun. Perhatikan huruf sa yang berada di hadapan, disambung. Okey. Sekarang ini huruf sa yang berada di hujung, di tengah perkataan. Berada di tengah perkataan. Wa, si, qa, tun. Okey. Berada di tengah perkataan pun begitu, huruf awalnya tidak bersambung. Bermaksud huruf awalnya tidak bersambung. Wa, si, qun. Begini cara sambungnya. Huruf pertama tidak bersambung. Baik, seterusnya perkataan yang seterusnya iaitu huruf sa yang berada di tengah-tengah tetapi huruf sa bersambung dengan huruf awalnya. Perhatikan mu, si, run. Mu, si, run. Perhatikan huruf sa. Baik. Cara penulisannya, perhatikan pada titik huruf sa. Apabila bersambung, titiknya agak bergenjak ke depan sedikit. Apabila bersambung, titiknya bergenjak ke depan sedikit. Berada di awal badan huruf sa. Okey. Baik, seterusnya yang keempat, huruf sa yang tidak bersambung berada di hujung perkataan. Iaitu hadisun. Hadisun. Perhatikan huruf sa tunggal yang tidak bersambung duduk di hujung. Nampak? Bentuknya adalah bentuk asal dan titiknya berada betul-betul di tengah-tengah. Tidak seperti yang bersambung. Digenjakkan ke depan sedikit. Dan yang terakhir huruf sa yang berada di hujung tetapi bersambung dengan huruf awalnya. Iaitu hadisun. Hadisun. Walaupun apabila dia bersambung tetapi berada di hujung perkataan, maka bentuknya adalah sama dengan huruf sa tunggal.
Okey, dan titiknya tetap kekal berada di tengah-tengah. Baik. Setakat ini sila perhatikan buku kerja, yang mana buku kerja juga sama dengan buku teks, iaitu muka surat 64, arba'atun wa situna, dan juga khamsatun wa situna. Baik, perhatikan arahan haddid maktub. Tetapkan kemudian tulis. Okey, kita tetapkan, memang kita pastikan jawapannya betul. Okey, ini diletakkan huruf dalam keadaan ceraian, tidak disambung. Yang contoh yang pertama ismun. Tidak, isnani. Isnani. Kemudian ditulis sambung. Sini ditunjuk tanda titik-titik ni, kamu perlu tulis menyambung. Berarti perlu pilih jawapan ni, tulis di sini. Tetapi kena tetapkan di manakah jawapan yang betul. Yang kedua, contohnya misqabun. Misqabun. Di hadapan ni perlu tulis misqabun. Sekiranya anak-anak murid ustaz tidak tahu macam mana nak sambung ni, macam mana nak cerai ni, kita telah belajari muka surat 64 juga, iaitu misqabun. Okey, baik. Seterusnya, 3 lagi perkataan. 3 perkataan lagi. Okey. Qissaun, yahussu, dan muassirun. Perhatikan di sini. Pilih jawapan, tulis di sini. Tetapkan yang mana jawapan yang betul. Kemudian ceraikan. Bagaimana nak ceraikan? Tak ingat bagaimana nak ceraikan? Sila lihat balik muka surat 64 pada buku teks yang telah dibuat ceraian. Jadi boleh tengok di sini untuk sebagai rujukan. Baik, seterusnya, latihan yang seterusnya, muka surat 65, sil maktub, sambung kemudian tulis. Baik. Yang pertama, iaitu huruf ini telah diputus-putuskan. Dan tugas kamu di sini perlu sambungkan balik. Gabungkan balik. Sambungkan balik. Gabungkan balik. Mudah sahaja. Saminun. Kemudian musirun. Hadisun. Sambungkan sahaja. Dan seterusnya, ini soalan yang agak aras tinggi sedikit. Yang mana diberikan huruf tunggal dan perlu disambungkan kat sini. Di sini, perkataan di sini, sumun, asasun, ada dalam buku teks pada pelajaran yang lalu. Kemudian kasirun, kita tidak pelajari perkataan kasirun, tetapi kamu perlu berfikir bagaimana untuk menyambung huruf ini menjadi perkataan yang sempurna. Kasirun. Ini soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Kemudian hadisun juga telah kita pelajari dalam buku teks. Dan yang terakhir, talwisun. Talwisun juga adalah perkataan yang tidak ada dalam buku teks. Jadi ini adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. 2 soalan ni kamu kena fikir bagaimana untuk menyambung huruf ini menjadi perkataan yang sempurna. Baik, setakat ini sahaja. Ustaz harapkan semua latihan Ustaz kamu tolong hantar melalui WhatsApp peribadi Ustaz. Ambil gambar latihan dan hantar kepada Ustaz, ya. Okey, setakat ini sahaja. Okey, ma'assalamah wa ilal liqa'.